Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan, kebanyakan daripada orang hak mati ni, usia yang maknanya dia habis umur tu, cara elok ni, ataupun kita kata masa dia meninggal tu Allah angkat darjat dia, sebab dia duk mungkin lah, kita kata mungkin lah, bukan pasti, mungkin mereka ni duk buat 4 amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini di Masjid Ar-Rahmah Taman Wira Mergung, juga dengan anjuran bersama sahabat-sahabat kita dari Amanah Ikhtiar Malaysia, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ustaz-ustazah, alim ulama, seterusnya pada ahli jawatan kuasa dan seluruh masyarakat muslimin muslimat, ahli qaryah sekalian, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya dapat undangan, sama ada daripada pihak Amanah Ikhtiar dan juga pihak masjid sendiri, dapat bertandang ke Masjid Ar-Rahmah ini. Sebab kalau nak ikutkan masjid ni pun banyak gak kenangan bagi saya sendirilah sebagai anak jati Kedah. Dan saya pun dulu masa duk mengaji Matak Mahmud, balik mesti pi Syahab Perdana, naik bas di Syahab Perdana daripada Simpang Kola, naik bas HBR tu dulu pi ke Syahab. Jadi kalau tak naik bas pun kadang ada kawan tolong hantar lah, macam-macam lah. Salah satu daripada tempat saya singgah semayang tara nak pi ke Syahab tu, masjid ni lah dulu, zaman sekolah menengah dululah. Maknanya malam ni muda lagi lah hak ceramah ni. Pasal peristiwa tu tak lama tu. Jadi saya main singgah semayang asar apa ni dulu. Tak sangkalah pula kita dapat main kembali pada hari ni. Bukan takat tumpang semayang, dapat tumpang ilmu juga dengan semua jemaah yang hadir pada hari ini, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk yang akan kita sembang-sembang malam ini adalah di saat usia terakhir. Dalam hidup kita ini, walau orang tu dia cerdik mana pun,
dia pandai, dia cerdik, dia profesor ke, dia duk mengkaji bidang apa sekalipun, takkan ada dalam dunia ini orang hak boleh cerita tentang 3 perkara. Bukan tak boleh cerita, dia takkan boleh bagi tahu secara muktamad akan kesudahan 3 perkara ini. Jangankan kata orang lain, dia sendiri pun tak tahu kesudahan 3 perkara tu terhadap diri dia. Dia boleh sembang lah, tapi nak bagi pasti muktamad tak boleh. Semuanya di hujung kita akan kata wallahu a'lam. Apa antara 3 perkara tu kita pun sedia maklum. 3 perkara tersebut, pertama iaitu tentang rezeki. Rezeki ni benda dalam rahsia Allah. Wallahu yarzuqu man yasha. Allah Ta'ala berhak untuk bagi rezeki pada siapa-siapa hak yang dia kehendaki. Hang kerja kuat ke malas ke apa, rezeki Allah yang akan tentukan sekali dia akan dapat ke ataupun macam mana. Baik itu masa PKP yang sudah, MCO yang lepas, kita semua masing-masing faham ataupun bukan tak faham sebelum tu. Bila mai COVID ni, dia lagi faham akan makna rezeki tu. Bila mai COVID ni, kita baru faham rupanya rezeki tu mai dari Allah, bukannya manusia, bukannya bos majikan, bukannya customer, passenger, client, bukan Allah. Pasal apa kita kata lagu tu? Pasal ada orang masa sebelum COVID dulu, amboi belagak ah. Sembang tu tak, cara tu belagak sangat. Kadang kita berhajat kat dia, maknanya kita nak mai menginap resort dia, homestay dia. Cara tu kita telefon, Assalamualaikum tuan, nak tanyalah untuk esok malam ni ada kosong tak homestay tu? Dia pun kata, maaf cik, jangan duk tanya esok malam ke apa, bagi habang betul-betul lah tarikh bila, mai berapa orang, jangka sampai pukul berapa, nak duk berapa malam, main tanya esok-esok apa, ramai orang nak. Bila cara. Dan yang saya cerita ni kisah benar ni. Bila PKP mai habis, bukanlah kata PKP tu habis, dia kuih longgak sikit, resort homestay dah start buka, dialah orang pertama WhatsApp. Dia tanya, kita ada buat diskaun, jemputlah mai. Dulu amboi, apa nak jerakah kita. Jangan, rezeki ni Allah tak usah duk belagak. Kawan-kawan kita hak duk buat kereta sewa, masa PKP sewa apa? Semua pakat duk rumah. Duk di rumah nak sewa apa? Lalah kereta sewa dah tak ada orang ni, duit tak ni apa, bank kena duk bayar bulan-bulan. Jual lah kali. Tak usah duk belagak. Tak usah duk belagak sangat. Sembang tu jangan duk ada belagak, jangan. Allah Ta'ala ni dia habaq kita lama dah, dunia ni sementara. Hang segak handsome muda sementara. Main masa dia lagu tu. Pelakon-pelakon mana-mana hak muda-muda, tengah duk muda, watak hero heroin. Koi mai usia dia lanjut, mai duk berumur sikit, tak ada pasal hero heroin. Duk tepi bus stop, duk mengilai, mujok. Njek semua lari orang hantu kat Limah dah jadi. Jadi Pontianak dah. Dah tua-tua tak ada heroin dah. Dia dunia ni sementara. Rezeki pun sama. Baik tu ramai orang kata masa PKP hari tu, ramailah hak lingkup nega gulung tikak, dia kata bukan gulung lagi dah, koyak tikak tu dah. Habis hangwih menega macam ni lagu ni, tak boleh lingkup, dia kata. Tak juga. Allah Ta'ala nak ajak kita dah lama dah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjukkan dia jalan keluar, dan Allah akan buat mai kat dia rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Orang putih kata unsangkable. Tak disangka, dia tak pernah sangka dia akan
Rezeki tu mai cara lagu tu. Pasal saya duduk fikir lagu ni selama ni, cara lagu ni dah. Dia mai COVID, oh, mai agak rezeki. Jalan dia lain. Tuhan buat mai cara lain. Saya ingat kawan-kawan Amanah Ikhtiar kita pun ramai sahabat-sahabat banyak pengalaman lagu tu. Macam saya di Selangor, kawan-kawan kita selama ni dia duk berniaga macam biasalah, pacak gerai tepi jalan. Orang duk mai beli apa tu kan. Ada seorang tu dia duk berniaga ikan patin. Ikan patin masak tempoyak resepi Pahang lah. Macam Perak pun ada juga kan ikan patin tu. Dia duk jual macam tu lah, jual tepi jalan, orang duk mai beli macam tu lah. Mai COVID apa ni, kena duk rumah berniaga apa. Anak dia ajak abah buat Facebook. Buat apa? Facebook apa tu? Anak dia ajak buat Facebook, buah nama, buah gambar apa, patin, buat gambar melompat sikit ke apa kan. Buah harga, berminat sila hubungi tu. Dia buat lah, buat. Tu dia kata, orang punya tempah lagu ni bergaduh-gaduh. No? Beratus orang duk order kat dia. Sampai maknanya bahagian kepala ke badan ke ekor habis, tinggal kuah pun orang beli. Maknanya laku sungguh laku keras. Lepas tu sampai keluar di mulut dia kata, ish ustaz, saya tak pernah sangka nak dapat lagu ni, mujuk ada COVID. Ingatkan mujuk ada patin, tak, mujuk ada COVID. Tu dia mujuk ada COVID. Saya tak bisa dengar orang kata lagu tu, tapi dia nak kata lagu mana, dia berasa seronok sangat. Memang itulah dia. Dulu masa tak COVID tak ada tera ni, jadi lagu ni. Lah ni Facebook dia viral lah. Dahsyat sungguh. Ada kawan kita berniaga seorang, dia berniaga kambing bakar. Macam tu lah, so-so lah. Nak kata laku sangat pun tak ada orang beli pun ada agak BP macam tu lah. My COVID je dia buat. Dia branding kambing derhaka. Sejak kambing tu derhaka, ramai orang beli. Kita pun sembang ada, lain macam nama kambing. Dia pasal dia derhaka, satu dia kena bakar. Derhaka. Laku keras. Semua tu mai punca dia bila? Puncanya Allah Ta'ala lah. Musim tu sejak PKP lah. Siapa kata PKP semua orang lingkup? Tak. Ada jalan. Tuhan nak abang kata, tak. Yang kata susah tu hampa. Aku nak bagi, aku bagi. Rezeki Allah yang bagi. Tu ingat. Baik itu kita dalam hidup ni jangan pernah sangka buruk dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita buat ya, usaha ya, ikhtiar lah kok mana pun jalan mana buat. Nak jadi tak jadi ke apa, aku tentukan nanti. Hampa buat je dulu. Memang sungguh. Tu yang pertama, namanya rezeki. Saya pun kadang-kadang tak pernah sangka dalam hidup kita ni, kita pun iyalah kita duk mengajak sana sini, tapi kita pun tak pernah sangka lah kadang-kadang ada rezeki tu duk makan dengan kawan-kawan apa, makan, nak bayar orang kata ustaz apa ada orang bayar dah lo, ya ke? Kebiasaan lah yang orang bayar tu roti kosong, roti tampai, roti telur, ayak suam. Kalau kambing atas meja jarang orang bayar. Pasal dia tengok tak lepas. Aku pun kata menu kambing bayar ni real ustaz. Tu satu. Yang kedua, dalam dunia ni tak ada siapa pun boleh jamin, walau dia cerdik, dia profesor mana, dia takkan boleh jamin. Yang keduanya, jodoh ni dalam ilmu Allah juga, rahsia Allah. Kita manusia ni ikhtiar je lah, cari usaha, berkenal-kenalan ke apa tu, kita punya ikhtiar kita. Allah Ta'ala tentukan jodoh. Kadang ada orang cinta dengan orang jauh, dia orang Alok Start, bercinta dengan orang Seremban, orang Negeri Sembilan, orang Johor, JB mana sana tu, utara selatan tu. Lalah menikah orang Mentalun Lalah menikah orang Pantai Johor. Pasal dia bercinta dengan orang Johor, nikah dengan orang Pantai Johor. Jadilah, tak dapat Johor pun pantai pun jadi lah. Tak sungguh bercinta macam-macam lah. Lalah menikah orang belakang rumah bertahun dah. Pick up line jangan kata. Pick up line tahu. Pak Long tahu pick up line. Tak bisa dah buat. Kau try hari tengok malam ni. Apa persamaan awak dengan cicak? Cicak melekat di dinding, awak melekat di hati saya. Boleh try. Kau try tengok. Musim hujan ni boleh buat. Dia jodoh ni ilmu Allah. Dan jangan duk sembang sangat. Tak ada yang memisahkan kita. Amboi. Lautan api apa, sanggup direnang minum teh pun amboi.
Lautan api sanggup direnangi. Minum ayak teh panas pun bui. Ada lautan api. Sembang. Tahun bila hang hidup ni? 2022 kot. Aduh. Memang jodoh ni Allah Ta'ala. Ada dalam kawasan perumahan kita jugalah. Dia duda. Isteri orang perempuan dia meninggal kanser. Jadi kita ni geng-geng surau ni semua cadang lah. Ji, umur duk ada lagi ni, carilah pengganti. Cari. Bukan nak puas pun. Buat teman pergi masjid. No, buat teman pergi masjid. Ada rezeki pergi umrah, dua-dua. Syok. Kawan nak sembang. Cemuih kat lah duk rumah pun. Duk tengok TV orang duk jual mok, jual periuk kat TV tu letih. Ada kat kawan menyembang. Apa menikah seorang. Carilah. Takkan duk seorang lagu ni. Sakit, demam, apa malam-malam ada orang tolong apa. Dah. Tama. Aku akhirat nikah sat lagi lah, jenuh nak fikir tu lah, kecil hati lah, nak pujuk-pujuk lah, tama. Aku dah puas, cukup dah, biar dia tunggu di syurga nantilah. Oh tu maknanya hidup ni nak akhirat lah. Kira kencang jugalah dia sembang tu. Kami pun hak dengar ni, power bagus. Memang setia sungguh cinta ni. Tak lama lepas tu grup WhatsApp ni riuh. Kata ada jemputan walimatul urus, kecil-kecilan, buat cik-cik Tengok nama, 4 kali kita tengok nama. Ni nama ni bukan jemaah kita apa dah. Rupa siapa dia? Pak Haji hari tu yang kata tak mau menikah kira akhirat tu. Tu. Menikah pula. Orang katanya, "Hai, mana ni?" Jodoh. Boy. Hari tu sembang sangat tak mau menikah lah akhirat lah. Jangan duk kata tu, jangan duk sembang. Lepas tu seminggu kena bahan seminggu. Dah seminggu lah dia tak pergi surau lepas tu. Itulah, jangan duk sembang sangat. Tak tahu, kita tak tahu. Dan jodoh kita ni orang yang kita tak pernah sangka dalam hidup. Ni luar topik sikit lah. Tuan-tuan pun kenal kan pelakon nama Cik Ta tu. Tuan-tuan tahu tak suami dia umur berapa? Cik Ta tu kan dulu masa dia menang Ratu Cantik ke apa tu, suami dia tu masa tu darjah 3 masa dia menang Ratu Cantik tu. Laki dia Zain tu masa tu baru darjah 3. Siapa sangka nak jadi laki, nak jadi suami dia. Lepas tu kita lah ni main masjid, tengok budak-budak kecil duk berlari tu, jangan marah sangat, takut jadi bini sekejap lagi. Sekian dimaklumkan. Belakang jegir dah. Yang kedua. Yang ketiga, dalam dunia ni hak kita tak boleh nak jamin, nak jangka, nak kata pasti. Yang ketiganya adalah tentang umur dan juga ajal. Umur dan juga ajal ini adalah juga dalam rahsia Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Setiap umat manusia itu ada tempoh dia. Bila sampai dia punya tempoh ajalnya itu, takkan dilewatkan walaupun sesaat, juga takkan dipercepatkan walau sesaat. Surah Al-A'raf ayat 34. Umur dan juga ajal ni pun satu dalam rahsia Allah. Kita pun doktor siang malam duk mengadap orang meninggal ni pun dia pun tak tahu dia akan meninggal bila. Jangkaan ramalan boleh umur tara ni, sakit lagu ni, biasanya adat dia lagi 3 bulan mata duk putih dah ni, 3 bulan tu pun paling lama lah, paling cepat seminggu. Kata doktor tu, betul ke tak tahu, Allah Ta'ala juga tahu. Pasal kita dalam hidup pun kadang kita bisa jumpa juga kan. Ada orang kadang tu dia pergi melawat orang meninggal, dia hak melawat dia meninggal dulu. Ada. Saya ingat lagi arwah ayah saya dulu di kampung tu ada seorang ni, dia pun kena dia beradik ke. Dia ni kencing manis. Orang kencing manis kan hak paling ditakuti sekali apa dia? Hypo tu kan. Gula habis terus. Itu kalau tak kena gaya tu boleh meninggal. Hypo kan. Gula tu habis terus pada badan. Sebab tu orang Cimanis ni dia tak boleh tak ada gula langsung, dia kena ada ke. Ni habis terus. Mata putih. Senang kata ayah saya lah siap minta yang lain-lain kita berkat baca Yasin.
Memang baca Yasin dah. Tahap baca Yasin dah lah. Letak ceklat hek di lidah dia sikit bagi kan. Bakat baca Yasin dah. Kalau tuan-tuan nak tahulah, hak baca Yasin tu semua meninggal dah. Tak tinggal seorang, termasuk ayah saya kan. Ayah kita hak cadang baca Yasin dengan dia api dah. Dia meninggal dah. Yang dibaca Yasin tu hidup sampai hari ni. Hidup sampai hari ni. Tu dia kadang-kadang kalau balik jumpa dia peluk Allah, dia ingat kenangan tu. Dia ingat. Siapa sangka tuan-tuan? Siapa sangka? Lepas tu kita dalam hidup jangan duk pandang rendah kat orang. Kadang kita tengok jalan slow, jalan supaya lipas kena spray, tak lama dah. Pakcik ni tak lama perasan. Hampa duk kata adat nampak lagu tu. Tak tahu. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok binatang ni pun dia ada umur dia juga. Dia ada umur dia. Macam arnab, siang malam dia duk melompat, cergahlah arnab. Tapi arnab ni cergah duk lompat pun paling panjang umur dia 9 tahun je. 9 tahun. Apa lagi? Monyet bergayut pokok, lompat sana lompat sini, apa monyet tu paling panjang umur seekor monyet 40 tahun. 40 tu pun veteran habis dah. Jambang duduk atas pokok tu. Kan gaya balung duduk tu. 40 tu veteran sangat dah. Kuda cergah berlari duk jogging, paling panjang umur kuda 25 tahun. 25 tu pun tak berapa nak dia dah, sakit urat sengai-sengai banyak dah. Tapi tuan-tuan, kura-kura jalan, orang kata apa, sikit punya makngut jalan, hegeh berjalan, ujung sana ke ujung, ingat minggu depan baru sampai sana, lambat jalan. Tu pun dia lambat bergerak. Umur bagi seekor kura-kura 150 tahun. Tara slow tu 150 tahun. Tu saya nak abang apa? Nampak jalan supaya kura tu jangan duk kata tak ada dah. Empat long ni perasan tak ada dah. Bunyi duk batuk daripada luar. Tuan-tuan, kita hak dalam ni perasan Pak Isyak yang main jenazah perasan. Tak ada dah. Pakai tak ada orang tua ni pasal. Siapa tahu? Mana kita nak tahu, tak tahu apa hak duk gelak ni, kita pi dulu. Dia duk hidup, dia hak main jenazah kita, mana nak tahu. Tu rahsia Allah, tak boleh nak kata umur tara ni mesti mati dak. Semua tu dalam ilmu Allah Taala. Cuma kita ni berdoa pada Allah tu jelah yang kita nak berdoa apa. Moga-moga dalam banyak-banyak kematian yang kita pun termasuk juga adalah kita mendapat kematian yang mulia. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Minta pada Allah moga mati kita ni dalam husnul khatimah, bukannya mati dalam su'ul khatimah, kematian yang buruk, kematian yang hina. Sejak daripada COVID hari tu ni ataupun awal-awal tahun 2020, kalau tuan-tuan perasanlah, kita di negara kita atau seluruh dunia pun dia juga, kita hari tu ni duk riuh tentang satu isu tuan-tuan selain daripada wabak, iaitu banyaknya kematian secara mengejut. Mati secara tiba-tiba, tak kira lah dia tu artis ke pelawak ke, perasan tak? Dia ada main satu musim hari tu, loh, meninggal. Mengejut, dia tiba-tiba, atau Arab kata apa? Mautul faja'ah, mati secara tiba-tiba. Tu. Dan kalau ikutkan mati ni pun macam tu juga, tapi mengejut banyak. Tu yang kita duk serayau tu, berdoa pada Allah, moga-moga kita ni mati kita kalaupun mengejut sekalipun, danlah bertaubat. Di Malaysia kita ada dua penyebab mati mengejut paling banyak sekali. Apa dia? Pertama sekali jantung, masalah jantung. Dan kita di Malaysia pun orang yang ada masalah jantung dan kemudiannya meninggal dunia ramai juga. Dalam kalangan laki-laki kira-kira 18,267 orang mati jantung, masalah jantung, yang laki-laki. Perempuan tak ramai, dalam sekitar 12,000 ataupun 5,000 lebih saja dia punya jumlah dia tu.
Tak ramai sangat. Perempuan ni dia tak ada masalah jantung sangat, dia sakit lutut. Tu je lah dia pun. Mulut banyak ulcer, membawang banyak sangat. Dia kena kurang sikit. Banyak mata ikan. Ngagak gigit. Jadi mata ikan. Orang lelaki ni banyak jantung. Tahu siapa orang lelaki ni banyak masalah jantung? Kita kuat memendam. Kita kan sabar, redha. Masa PKP hari tu kan, orang perempuan kita suruh pergi belikan termenung. Orang lelaki ni dia lurui. Dia memang makhluk setia. Betul tak? Tak berapa nak angguk siapa. Aduh, bagilah sokongan moral sikit lah. Orang lelaki ni dia makhluk setia. Hak suruh beli hak tu, tak lebih tak kurang. Belikan termenung. Dia pergi merkit kan, masa hak rumah, dalam satu rumah kan boleh keluar berapa orang tu, harap lelaki pergi beli, suruh cari termenung, tengok termenung habis. Memang dia balik dengan muka termenung. Memang. Mana ikan? Habis. Lah dah habis apa, belilah ikan lain. Oh tak abang. Pembaris oi. Dia memang lagu tu. Suruh beli bawang masak 6 biji, tak lebih. Sebab tu dia ngam-ngam yang orang lelaki. Lepas tu kena marah, sabar, tahan. Tu dia pendam banyak. Melalah ke jantung. Lepas ni tuan-tuan, jangan duk banyak pendam sangat. Sekejap lagi makin kurang. Ramai statistik ibu tunggal tu makin meningkat pula. Kita tak mau jadi macam tu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, paling banyak mati mengejut kita di Malaysia akibat daripada banyaknya kemalangan, aksiden. Tu pun kira mati mengejut. Loh, baru semalam duk dengar ceramah sebelah dia, duk gelak dengan dia. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belanggak ngapa? Allah. Tu kesian. Tu dia mengejut kemalangan. Dan kemalangan ni pun kalau Allah Taala nak takdirkan, jangan kata highway ke lebuh raya hak luas-luas tu. Jangan lebuh raya tuan-tuan, mana-mana saja boleh meninggal. Kami di Kajang hari tu, awal tahun lah, tak silap saya awal tahun ni, memang terkejut lah. Di satu surau di Kajang, jemaah habis semayang subuh pakat keluar pi tangga tu, tang selipar tu lah kan. Habis semayang subuh pakat keluar gaya orang pincin lah kan. Orang pincin kan jalan tangan kat belakang, duduk dengar ceramah menyandang. Tu tanda pincin kan. Anak tu tanda dia relax, bukan nak fikir apa, relax kan. Jadi mereka pun keluar kod pintu tangga tu nak ambil selipar masing-masing, pakat nak ambil. Tu dia, kita tahu ni pun pasal rakaman CCTV. Kamera tu duduk dekat tempat selipar kan. Tuan-tuan, seorang jemaah tu dia, saya ingat tuan-tuan pun ada tengok kot video tu, viral hari tu. Mai kereta V kot ke apa tu. Langgak seorang jemaah terposok masuk bawah kereta tu. Langgak. Tiba-tiba dia mai langgak tu. Rupanya hak di langgak tu imam nombor 2 yang kena langgak. Yang langgak tu imam nombor 1. Imam 1 yang langgak. Allah, masing-masing usia 70 lebih, tak ratu lah umur. Rupanya hak imam 1 tu dia gabra, dia panik. Dia maknanya dia reverse daripada tempat parking dia reverse, dia terlanggak sikit kereta orang di belakang. Jadi dia nak tekan brake, tarik handbrake dengan tertekan minyak. Habis memang langgak lah. Masuk bawah, terposok, meninggal di tempat kejadian. Tapi cara pi tu elok meninggal di masjid, di surau lepas mayang subuh. Tapi itulah apa nak buat, mati secara tiba-tiba. Siapa sangka? Lagi ambil selipar, cermat sikit, tengok kiri kanan kereta. Lagi-lagi my V, mana belah ni tengok tu kan. Aduh, ya Allah, dia bukan kira kereta apa. Dah Allah Ta'ala dah tentu dah. Jangan salah jenis kereta pula. Tak mau pakai kereta tu lagi kena. Dah tak ada kaitan pun. Allah Ta'ala yang tentu semua. Tapi itulah kan tuan-tuan kan, kita nak doa pada Allah, moga-moga kita ni tergolong dalam kalangan matinya kita ni adalah mati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Kata Nabi, iza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malah. Kata Nabi, Allah Ta'ala ini kalau dia sayangkan hambanya itu, Allah Ta'ala ni kalau dia sukakan hambanya itu, Allah akan memanfaatkan dia, Allah akan mempergunakan dia. Ni tuan-tuan, kita dalam kalangan kita ni nak tahu tak Tuhan sayang ke tak ke kita ni? Salah satu daripada banyak-banyak tanda Allah akan mempergunakan kita. Macam mana Allah mempergunakan hamba dia? Macam mana? Apa cerita tu? Kata Nabi, sahabat bertanya, qalu kaifa yasta'malu? Ya Rasul, macam mana Allah Ta'ala mempergunakan hambanya? Kata Nabi, yuwaffiquhu li'amali salih qabla mautihi. Allah Ta'ala kalau dia sayangkan hamba dia, Allah akan pergunakan hamba dia. Maksudnya dia tu, hamba Allah tu, dia cenderung nak buat benda elok, benda baik, elok, tak lama lepas tu meninggal. Dan tuan-tuan pun biasa dengar, banyak duk jadi lagu tu. Mana-mana kematian yang kita biasa duk dengar, arwah meninggal, pakat pergi rumah dia, bagi penghormatan, takziah, sembang dengan mak dia ke, abang dia, abang ipar ke, adik dia ke apa, birah dia ke apa, kata apa? Itulah arwah dalam 2-3 hari sebelum tu ada duk ajak kami pergi mayang masjid. Dia duk pesan lah, kata apa, dia seumur hidup tak biasa lagu tu. Apa Ramadan tarawih apa tak ada, tak bisa duk pergi mayang raya pun di rumah Covid tak Covid rumah dia mayang. Tapi tak tahu siapa dalam minggu lepas dia ajak kami duk pergi mayang masjid pula apa kan. Lepas tu dalam duk semang-semang tu dia duk teriak seorang, rupa tak tahu dia nak pergi dah. Kan ayat macam tu kita bisa dengar. Rupanya orang hak Allah Ta'ala nak pilih ni lagu tu no, dia ujung-ujung usia tu dia ada rasa nak buat baik, elok lepas tu meninggal. Kalau bahasa Piramli, benda tak biasa duk buat, pi buat, dia panggil buang terbiak nak mampu. Sebenarnya ayat tu kasar, makna tu lebih kurang. Benda tak biasa duk buat, tiba dia buat. Budak-budak ni kata tiba, tiba kan. Tiba-tiba pi buat. Tu tanda kat tu. Dia tanda. Tapi bukanlah maknanya kita hak duk buat elok ni jangan tak pergi meninggal. Tapi elok lah, meninggal dalam elok kan, meninggal dalam tengah duk beramal soleh tu, kira elok sangat lah tu. Saya kadang tuan-tuan, kita duk baca-baca dalam banyaklah sok khabar ke apa kan, orang panggil apa? Kematian pemergian dicemburui. Kematian yang dicemburui, maknanya cara dia meninggal tu Allah, kita berasa teringin serupa dia, nak dapat macam dia. Apa tanda-tanda orang hak mati elok ni? Apa tanda dia? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syufa'ahumullahu fihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang yang meninggal dunia, yang meninggal dan dia disembahyangkan oleh 40 orang yang tak mensyirikkan Allah, orang baik-baik belaka hak semayangkan dia, jemaah tu semua, dia tu jenazah tu akan dapat syafaat di hari akhirat. Tu kadang kita sendirilah cemburu tengok mana-mana jenazah orang hak mai semayangkan dia tu serupa Jumaat kan. Kalau dulu ada seorang artis tu, masa dia meninggal, macam-macam lah cerita. Budak tahfiz kata dia lah duk mai duk tolong kami, anak yatim mana cerita dia lah duk bagi sumbangan kat kami, tapi dia minta sangat jangan duk heboh lah apa dia buat ni, dia bukan orang baik pun, apa perempuan. Hari dia meninggal, orang masjid sendiri kata Jumaat pun tak macam ni, Jumaat pun tak macam ni. Luar tu biasa tempat tu selipar dak orang, dia pasal sembahyang jenazah tak payah sujud, jadi tak gaduh sangat tak mana pun, janji ada celah mana pun orang berimpik mai ke pasal tu kita rasa macam Allah beruntung. Awak payah sangat ke ustaz nak dapat 40 orang dan lebih jemaah tu? Bagi saya payah kalau si mati tu memang orang jahat. Seolah bila dia mati, dia meninggal tu orang pada muka mayang neri lagak kenduri orang masa hidup sekali tak bisa duk mai.
tak duk dia dohok tolong orang apa betul-betul muka tak bisa nampak masjid tu semua padan muka elok mati. Kan ada orang macam tu, dia hidup. Bukanlah kita nak kata apa, masyarakat langsung tak peduli langsung. Admin grup WhatsApp, boh dia dalam grup. Ada tu serupa tak ada. Wujuduhu kal adam, ada macam tak ada. Adalah sekali-sekala dia muncul. Dia bagi lambang ni, nah. Emoticon terbaik. Padu, mantap. Mantap Pak Abu tu. Sekali-sekala lah dia muncul, dia buat main apa-apa itu lah. Hidup tak pernah macam masyarakat dengan orang. Lepas tu berdoalah pada Allah, moga hari ni kita semayang jenazah orang. Jenazah kita pun tak tahu siapa nak mayang kat kita. Ya, dulu ni cerita orang lah. Anak sendiri belum tentu boleh semayang jenazah bapak tu. Kadang anak-anak kita belum tahu lagi tu. Kalau rajin duk ajak tak apa. Pak dia meninggal, tu imam tanya, anak ada anak. Anak duk belakang tu. Duk belakang kali tu, duk menusuk belakang tu. Ini memang takut tu. Dah main ni ayah ni. Takut. Orang lagu tu tak usah duk tolak jadi imam lah. Seriau kita. Kalau dia Parkinson lagu tu tak usah lah. Tolak jadi imam juga. Saat lagi pasal rukuk. Saat lagi sungguh Allahu Akbar, rukuk dah. Pas maya orang tanya, awak rukuk? Abah kena rukuk saya respect sujud tak boleh jadi Firaun pula tak boleh. Teruk. Sebab itu kita dalam hidup ni doa pada Allah, moga aku ni mati elok, mati dalam elok. Ramai orang mayangkan kita, untung seronok. Kadang-kadang kita tuan-tuan biasa duk dengar cerita macam-macam sekeliling kita, cukup banyak. Saya masih ingat lagi kalau di Selangor tu, di Shah Alam dulu ada seorang Tok Bilal, surau kecil, surau perumahan. Dia bang subuh, azan subuh, dia bang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sengak. Habis tang tu orang perumahan semua, ni blackout ke apa? Sengak kan. Daklah kalau blackout dengan kita pun blackout pasal surau dalam taman dia mesti sekali. Senyap tak ada. Pi surau tengok kawan tu rebah dah. Gam-gam apa tak nyawa dah. Meninggal pada kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Kalimah tauhid, la ilaha illallah. Betul noh. Teringin nak mati lagu tu. Mana Tok Bilal? Jadi masa sampai asyhadu an la ilaha illallah tu beringat sikit. Kok malaikat duduk sebelah duk tunggu dah. Elok dah tu. Nak azan isyak ke macam mana? Masuk dah apa isyak? Dak lagi. Sebab tu dia kena beringat senantiasa. Kalau lagu tu punya mati, elok. Sangat elok. Dicemburui. Ada orang tengah khutbah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Dia baca ayat apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Seorang khatib. Janganlah kamu mati melainkan mati dalam Islam. Berdebum jatuh atas mimbar, meninggal dunia. Disaksikan oleh semua jemaah Jumaat yang ada, meninggal dunia atas mimbar. Ada. Kita rasa macam mana orang macam tu? Betuahnya mati pada kalimah yang elok. Bayangkanlah mati tengah karaoke. Betapa ku cinta padamu. Kiok meninggal. Orang kata awak tak sambung apa meninggal dah. Tapi sebenarnya mati ni tempat ke amalan? Hak nak jadi elok tu kes tempat ke kes amalan? Amalan. Ada orang mati dalam surau, mati dalam masjid, elok tak? Elok tak? Tapi kalau tengah curi aircon, dia tengah duk tarik kena renjatan elektrik, duk keras tu. Orang usung pun duk keras, duk lagu tu. Dia rekod tak apa nak elok. Balik pada masjid, singgah
kedai urut tapak kaki amoy. Tengah urut mati. Tapi kepiah tak hilang. Ada lagi kepiah atas kepala tak hilang. Dia pasal kepiah ni boleh lipat. Benda boleh ejah kan. Tapi dia tak ada lipat. Elok tak? Elok mati dia ada kepiah atas kepala. Tak kena juga. Amalan tak kena. Tu je lah. Ada saya bisa dengar dulu, sama juga di Kelantan. Kita duk ceramah merata kan, duk dengar cerita macam-macam. Depa duk macam tadarus Quran, tapi bukan Ramadan. Tapi depa orang pencin-pencin duk baca Quran, duk silih ganti pahang baca, aku baca lauk ni lah pakat duk dengar belajar ni. Ada seorang ni, dia ni cikgu pesara guru lah. Dia kata bagi dia baca dulu boleh. Dia nak balik awal, dia baca dulu boleh. Elok giliak dia, patut giliak dia. Lepas ni tak, dia baca dulu. Tengah dia duk baca tu, tersembam muka betul-betul kat Quran tu. Tak ada apa masalah jantung, kencing manis, darah tinggi, apa pun tak ada. Dia memang sihat walafiat punya orang. Bukan jenis ubat segenggam makan ni, tak. Meninggal, rebah muka sembam atas Quran. Di situ juga meninggal, tengah baca Quran. Doalah tuan-tuan, moga-moga mati dalam macam tu. Keadaan-keadaan yang macam tu lebih kurang. Allah pilih ya, memang Allah pilih. Ada seorang pelakon dulu. Banyaklah Mami Jarum apa dia duk berlakon. Papah tu dia dah lama tinggal dunia seni tu semua, bertaubat apa-apa. Meninggal depan Kaabah. Tengah duk wirid, duk doa. Kan ada kan laki-laki. Meninggal depan Kaabah. Tuan-tuan tahu tak? Mutawif pun tak mati depan Kaabah. Mutawif ni kan duk bawa jemaah selalu. Tak, meninggal Malaysia, tak meninggal sana. Dia baru pertama kali meninggal depan Kaabah, tengah duk wirid berzikir, doa pada Allah. Memang rezeki Allah Taala pilih. Memang Allah pilih. Serupa tu lah tu dulu yang jemaah haji tahun dulu yang keren tumbang tu. Oh, itu memang Allah Taala pilih tu. Dia punya kemuliaan tu bertimpa-timpa. Dia mati pertama mati apa? Mati dalam kawasan masjid. Mati pula dalam musim Zulhijjah. Mati pula masa tu kan depa nak sembahyang asar kan? Ingat tak tragedi tu? Saya pun lupa. Nak sembahyang asar ke tengah ke lepas, lebih kurang lagu tu lah. Duk siap-siap nak sembahyang apa lagu tu lah. Kan angin kuat tu kan. Tumbang keren. Tengah siap-siap nak sembahyang. Insya-Allah masing-masing memang ada wuduk ah. Mati elok-elok ada wuduk tu. Mati pula kena hempak. Tahu kan mati kena hempak ni mati elok. Sahibul hadmi. Mati kena timpa tu mati baik. Tapi kita cerita ni bagi semangat je lah. Jangan tuan-tuan lepas ni pergi umrah cari keren pula. Mana keren? Dia tak bengkok dah tu. Bila angin nak main tu? Dah hampa jangan kata sana kipas ni pun nampak duk goyang-goyang atas kepala ni pun boleh jadi juga kan. Nah, dia semua ketentuan Allah dia tulis dah tertulis dah. Rezeki memang Allah Taala pilih. Orang hak mati elok lagu tu. Lagi-lagi pula ada orang macam tu, Al-Fadil, Allahyarham Ustaz Murtada. Kan depa aksiden dengan Ustaz Wadi Anwar, kan depa aksiden. Ustaz Wadi masih lagi hidup, Ustaz Murtada yang meninggal. Ustaz Murtada tu yang saya terkilan tu, saya ingat dalam beberapa bulan sebelum dia kemalangan, saya forum dengan dia di Kuala Nerang. Duk berlawak dengan dia lah malam tu, duk gelak-gelak dengan dia. Oh, dapat berita tu memang sebab lah kita pun, pasal usia umur pun lebih kurang kita pun. Jadi dia meninggal tu, yang imamkan dia kan Syekh Quraim kan. Syekh Quraim ulama Syria main kan. Dia imamkan pula, yang semayangkan dia. Ya Allah, punya ramai orang cemburu kita. Tuan-tuan tahu tak, dalam banyak-banyak orang hak lagu tu rupanya memang ada amalan-amalan yang sama ada depa tu sedap ke tak sedap. Rupanya memang ada. Di kalangan ulama-ulama menyebutkan mungkin depa ni duk buat beberapa amalan. Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan kebanyakan daripada orang hak mati ni usia yang maknanya dia habis umur tu, cara elok ni ataupun kita kata masa dia meninggal tu Allah angkat darjat dia sebab dia duk mungkin lah, kita kata mungkin lah, bukan pasti, mungkin mereka ni duk buat 4 amalan. Berapa amalan? 4 amalan ni. Dan saya duk perhati lah, kita pun bukanlah duk tengok tiap-tiap orang, tapi kita duk perhati hak mana hak dah meninggal ni, yang cara lagu tu lah, dia meninggal, hak mayang tu ramai orang pakat teriak masa dia meninggal, orang pakat doa kat dia, orang tak tahu
bukanlah kata adik-beradik rapat dia pun, tapi orang duk sebut-sebut. Orang pun jadi sebab. Macamlah hang tu mak menakan dia. Hang pun bukan kena-mengena sangat dengan dia pun, tapi awak hang sebab sangat, tak tahu pasal apa. Orang lagu tu hak meninggal tu berkemungkinan dia buat 4 amalan ini. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, 4 amalan ni mungkin depa tu duk buat. Siapa-siapa pun. Apa dia 4 amalan itu? Disebutkan arba'un turfa'ul abdu ila a'la darajat wa in qilla ilmuhu wa amaluhu. Kata Imam Junaid, ada 4 perkara, 4 amalan. Orang-orang ini kalau dia buat, Allah angkat darjat dia, walaupun ilmu dia tak banyak, amalan dia kurang. Maknanya dia ni orang biasa-biasalah. Orang bukanlah Tok Syekh pun, bukan Al-Fadil, Sahibul Usul. Dah. Nobody but you. Dia nobody, bukan somebody. Dia nobody punya orang. Dia bukan orang yang taklah kalau syekh-syekh ni kita kata kenalah dia pun orang orang elok, orang bagus. Tak, dia orang biasa-biasa. Saya cerita tadi kan, Tok Bilal Surau, pesara guru, orang biasa-biasa. Tapi dia meninggal tu dia viral cerita dia, orang pakat duk sebut sana sini 4 amalan tu. Ustaz ni duk sebut 4 daripada tadi, kami duk pacak kamera nak rakam ni, tak sebut-sebut lagi 5 minit tak sebut, pergi belayak lu pasal tara tunggu 4 tu subuh esok bah. Apa dia 4 amalan? Saya kalau di TV saya suka duk main penonton. Nak tahu 4 perkara tu, kembali selepas ini. Syok. Bau geram, lalah tak pergi kerja. Tunggu lah. Tanyalah ustaz tu, producer dia tahu lah. Ustaz Ilah ni dia suka buat ayat tergantung. Saja kacau. Tapi masjid nak pergi mana ayam pun memang duk tangi pun. Paling jauh pun imannya. Kan? Iman kuatiau kan. Buka tak? Buka kan? Buat sok. 4 perangai itu adalah, yang pertama sekali, al-hilmu. Hilmu. Al-hilmu ini maknanya apa? Halim. Lemah lembut. Kebiasaan orang-orang bila dia meninggal ni bagus, harum nama dia. Kebiasaan masa hayat dia ni orang yang lemah lembut ni, bukan kalau laki tu lembut semacam tu dak. Nah, Ustaz, Allah. Nah, saya kadang kita bukannya apa, kita macam-macam rupa orang kita jumpa. Nah, dia duk mai duk salam dengan kita ni kadang, sayang Ustaz. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oi, lain macam. Halui tangan. Lepas tu penjarakan sosial. Okey sikit. Lepas tu dia mai kuih salam, dia mai lagi. Dia lembut di sini maknanya dia ni orang yang cermat. Orang hak barang dia ke barang orang ke, dia jaga serupa barang dia. Dia jaga elok. Ni cermat. Cermat cakap, cermat jaga barang. Al-hilmu. Dia orang kata apa? Menyantuni elok-elok. Kalau lawan al-hilmu apa dia? Kasar. Orang kasar. Pongoi. Itu pongoi. Memang dalam hadis tak sebut. Wal pongoi tak ada lah. Tapi kita faham lah pongoi ni. Pongoi, kasar, kahang, apa lagi semua ada. Amboi. Ni kipas-kipas tak ada sini. Ada setengah kipas yang kipas berdiri lagu tu kan, hak stand diri tu kan. Amboi kasarnya tentang hak masjid punya. Kadang dia hangat main-main yang lohok, panas dia kata. Dia tarik kepala kipas tu, perak ngada. Panas. Ngada. Dia perak tu. Nanti sat-sat lagi dia main lah kepala dia kan teleng lagu tu dia main. Tak ada dah. Rak tarik tu kalau orang mati tu. Dia kilah kepala tak boleh. Kasar. Tekan nombor tu. Tak. Hangat panas. Lagu tu. Masuk jamban kasar. Saya biasa masuk jamban masjid mana tak tahu. Flash tu putih. Hampa ni senak sangat ke apa?
Hampa reti tak elok? Awak ada meracun bola ke apa dalam perut tu? Sabar, tarik elok. Ramai lagi nak guna. Yang saya geram, kita dah masuk, kita buang. Bila kita buang, tak ada. Nak ceruk pun mana, timba tak ada. Orang hak kemudian mai. Ustaz, dia tahu kata tu jamban kita guna tadi. Dia masuk tu dia kapal selam ustaz. No. Tu dia ustaz punya kapal selam. Udah makan apa ni? Kita malu. Macam mana? Jadi janganlah macam, jangan kasar. Elok-elok guna abang ni, amanah ni. Ni masjid ni semua ni amanah kita bersama ahli qaryah. Bukan terletak bawah AJK saja. Jenuh AJK nak tengok semua. Jaga elok-elok pintu apa, kemudahan yang ada. Sekejap lagi nak lingkup dengan kita tak boleh guna sekejap lagi. Tu yang pertama. Al-hilmu, lemah lembut. Yang kedua, kata ulama, kebanyakan orang hak meninggal, Allah angkat darjat dia. Walau dia ni orang biasa-biasa, berkemungkinan amalan ke perangai yang ada pada dia. Yang kedua, at-tawadhu', iaitu dia bersifat apa? Ya, dia tawadhu'. Tawadhu' ni maknanya apa? Rendah diri. Orang putih kata being humble. Dia merendah diri. Padahal dia ni kalau ikut buka resume profile, dia anugerah tu segala. BCK, PJK, AMN, macam-macam lah. Ahli Mangku Negara lah, pingat jasa apa, bakti cemerlang Kedah lah, semua ada kat dia bersusun tu. Tapi dia punya saya nak panggil apa? Panggil Pak Ngah Pak Ngah apa? Dia kalau ikut Datuk Seri apa, pumpam Seri kita tak ada apa, tiang seri ya kita ni pun. Belagak tak sangka kadang. Ada orang belagak tuan-tuan. Kadang kita ni Allah Ta'ala jumpakan dengan orang-orang lagu tu bukannya apa, supaya kita ni ingat jangan jadi serupa dia. Kan kita lah sebelum Covid lah kan mayang rapatkan soft. Jadi kita bila nak mayang, kita adalah seorang orang, dia orang lama, kita hormat dia. Dia kaki dia belakang, tumit dia belakang, tak sama dengan kita. Jadi kita nak kata lagu mana tau, takkan nak berpantun pula no. Nak macam mana nak habang atau nak pelan-pelan, takut je. Cik depan sikit je. Tahu. Dak tahu tu kaki tu bergerak tak apa. Sampai ke sudah habis mayang tak ejah pun. Betul lah no. Sebenarnya masalah soft ni, bengkok tak lurus ni bukan masalah kaki, tapi masalah hati. Apa salah berapa inci sangat hana ejah, tapi kalau tak mau tu sampai sudah tak mau belagak tu. Jangan kata orang lain ni, kami ni Allah Ta'ala bagi sikit, Allah pinjamkan ilmu. Amboi, kadang mai jemaah kadang elok-elok habang AJK abang elok-elok. Ustaz, maaf Ustaz, kita kena bang, kita kena azan bagi laluan tu, azan boleh? Macam mana? Nak azan tak? Azan lah? Okey. Nampak tak tema cerita tu dia masuk? Kan? Dia kata saat lagi dia tiaw kita jenuh. Dah. Kita beri laluan azan isyak, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini insya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح La hawla. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya mohon izin untuk sambung sikit lagi perbincangan atau sembang-sembang kita pada malam ini. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah semuanya. Kedua, kita sebut tadi, kata ulama, orang hak mati elok-elok ni mungkin Allah angkat darjat mereka disebabkan kerana sifat tawaduk, merendah diri dia. Kami ni pun yang Allah Ta'ala pinjamkan ilmu, pinjamkan, ya ada kadang-kadang kebolehan, kelebihan, hafalan kuat, bercakap orang suka, ni semua pinjam saja. Tapi kadang tak kena gaya, dia boleh jadi sombong. Dan sombong ini sama ada takabur ini, dia boleh kena pada orang-orang yang ada kelebihan. Baik itu kita diajak jadi serupa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan dia dikurniakan baginda banyak kelebihan. Tapi bila dia banyak sangat kelebihan, harta, takhta, apa lagi, boleh bercakap dengan haiwan, mukjizat macam-macam, tapi sikit pun tak menjadikan dia belagak. Kan? Dia jadi hamba Allah yang sangat soleh, baik, bagus. Beza dengan Fir'aun. Fir'aun pun banyak juga harta, banyak pangkat, semua ada. Tapi masa nak mati tu dia kata apa? Dia kata apa? Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Bani Israel, kan? Masa dia nak mati, masa lemah tu. Memang tak terima dah taubat dia. Tapi kalau tuan-tuan perhati ayat dia, dia kata apa? Aku beriman dengan Tuhan Musa, Tuhan Bani Israel. Awak dia tak kata, taklah kalau betul lah beriman pada Allah lah, Tuhan Bani Israel, Tuhan Musa tu Allah. Dia tak sebut no. Itulah tu kadang ulama kata tanda-tanda sombong takkan sebut Allah. Dia berat untuk nak menyebut Allah. Dia susah nak sebut Allah. Orang puji, orang apa pun, dia tak pulang pada Allah, dia tak balik Allah dah. Oh, tahniah lah anak cemerlang no, bagus no, mengaji macam mana, ajak macam mana no. Risaulah. Kita bagi makan kismeh Kismeh tu bukan 7 biji, 7 botol. Cirit pun kuning, jadi warna kismeh dah. Banyak makan tu yang dia cerdik tu kita ni kan. Lepas tu saya pun tahniah no, menega sejak-sejak join dengan Amanah Ihtiar ni, nampak bagus no, menega maju no. Apa rahsia? Oh, kita marketing strategi kita kumpul tim, kita belajar macam mana nak memikat hati pelanggan, masuk radio apa, buat video klip no, panggil orang bergedik sikit apa, lepas tu viral no, lepas tu minta maaf, takkan tak boleh. Kau tak faham tuan bagus tuan-tuan ni, banyak baca Quran, bagus, tak baca WhatsApp kan. Awak dia tak sebut Alhamdulillah. Itulah tu belagak Dia rasa tu semua dia, bukan Allah, tak ada kaitan. Tu belagak orang lagu tu. Kami ni pun sama, duk mengajak orang sana sini, kadang maklumlah orang dia suka dengan kita. Pada saya lah, kami ni orang mengajak ni sekali-sekala kalau orang tegur tu bagus ke. Siang malam duk puji pun tak berapa sihat lah. Pujian itu kan membunuh. Ni kalau live Facebook ni apa ni?
Apa tengok kat ruangan komen, terbaik. Padu Ustaz, padu. Jadi top fan ni kadang tu dia jadi tak sedar diri tau, lama-lama dia lupa diri. Mai orang tegak sikit je, alah hang seorang kata orang ni semua suka, hang seorang tak suka. Hang masalah hang tengok tu kan, tak boleh. Tu kadang saya nak cerita tadi ni, dia duk mengajar. Dan ni kisah benar ni. Dia duk mengajar. Lepas tu mai lah AJK abang elok, ustaz maaf, kita kena berhenti bagi laluan azan isyak. Dia ada setengah negeri, memang itu daripada Jabatan Agama noh, dia minta supaya bagi laluan Ustaz 5 minit bang ya. Tapi ada dia tak boleh terima Ustaz ni. Apa? Azan. Apa yang saya ajak ni tak apa. Azan apa? Malam esok tak boleh azan. Nak dapat saya jadual bukannya senang, tahu tak? Tak apalah, nak azan lah. Nah, tutup lah. Tutup kitab, tak apa. Ada merajuk. Jadi apa tau? Kan? Ajak orang tawaduk, merendah diri, sendiri pun tak tunjuk macam mana. Jangan lagu tu, tawaduk, merendah diri. Jangan duk belagak dengan orang. Jangan duk sombong. Tawaduk. Tu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, wasakha. Orang hak biasanya Allah angkat darjat, hari dia meninggal mati elok-elok ni, kebanyakannya dia ni ada satu sifat as-sakha. As-sakha ni maknanya apa? Pemurah. Dia memang pemurah. Sungguh pun dia tak ustaz, dia bukan ustazah, bukan syekh, tapi dia ni jenis kuat menderma ke, bagi sumbangan, tabung golek, orang mai duk huluk ke apa. Kan? Tuan-tuan bisa jumpa tak? Kalau tak tabung golek, budak mai bawa karung. Ke masjid kita buat lagu tu? Tak kan? Ada no, saya pun kadang duk tunggu kat mana tabung. Rupa budak yang mai bawa karung. Budak tu pun satu hal ke, dia kalau Pak Long tu tidur, tak usah duk gerak. Kan dia bawa karung tu. Pak Long tu lena. Pak tu. Aduh. Dia bawa lagu tu kan. Tak nak bagi-bagi lah, tak mau bagi tak apa, ikut masing-masing lah. Pasal kadang kita bab sedekah ni pun atas masing-masing. Tapi biasalah, kami sekali lagi ustaz-ustaz ni pun kadang susah juga. Kita duk ceramah kat orang, sedekah tuan-tuan. Mari kita bersedekah, menyumbang. Allah bagi yang pumpang-pumpang. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat ganda siapa yang Allah nak pumpang. Kali duduk di meja makan, orang main Assalamualaikum. Nak bagi tak bagi? Satu kedai tengok, oh tu ustaz yang duk promote sedekah tu kan. Macam mana tu? Nak bagi tak bagi? Nak bagi tak bagi? Saya lu besok lama lah dulu, masa awal-awal ceramah dulu ni, tak, maknanya tak ada kerja tetap lagi masa tu, ingat lagi. Macam tu lah, kita duk ceramah pasal wakaf, infak, sedekah, pom-pom-pom. Habis-habis ceramah duduk nak main dia tazkirah Jumaat ni, tazkirah Jumaat. Lepas tu duduk di soh, tabung golek-golek mai. Saya pun macam biasalah, kita pun kalau bukan sebab tajuk tu pun memang kita duk bagi pun. Selup, ai. Awak tak ada ni, selup kau ni tarik RM50. Oh. Ush, 50 kan. Selup belah ni kunci pun motor tu hak kawan pinjam. Lepas tu selup lagi dalam, tengok 2 pang. Uish. Lepas tu AJK pun pandai. Dia bukannya tabung tu Tupperware. Tabung tu tabung tin. Jadi tuan-tuan tahu tak kalau 2 pang tu dia jadi apa? Dia riuh satu masjid tu. Keting. Orang ni serah. Mai ni keting atau oh jadi. Saya, aduh, RM50 2 pang. Tabung semakin menghampiri. Alamak, mana nak bagi ni? Yang saya geram tu, jemaah kiri kanan duk usah tengok. Dalam hati, tak salah tengok. Nak bagi berapa ni? Tak, aku bagi tengah duk ada dah ni pula. Jadi tuan-tuan rasa saya bagi 50 ke 2 pang? Biarlah rahsia noh. Pasal banyak sangat kamera ni, payah lagi viral. Dahsyat tu noh. Tak apalah. Yang penting bagi.
Yang penting bagi. Itu pandangan manusia saja. Nak seronok jadi orang duk nasihat ke orang ni. Pasal apa? Kita sendiri insaf dulu. Kita sendiri, aku pandai cakap ke orang aku sendiri macam ni. Sungguh. Kita abad ke orang. Kita laki-laki mata jaga nak. Ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Tengok perempuan-perempuan macam. Pandangan pertama tu rezeki lah. Yang kedua tu dosa, setan. Pandai kata ke orang. Petrai pisap dana tengok. Aman Sentral tengok. Boy. Kita bukannya orang lain jadi kat kita. Mai dekat, oh ustaz. Ni ustaz yang kat dalam TV tu kan? Iyalah. Oh ustaz, minatnya ustaz. Dia buat gedik ulat bulu, habis dengan kita-kita. Oi. Berpusing kopiah. Kopiah tu rasa nak terbang. Kata ya Allah, betul-lah no, kita adalah hidup jalan dakwah ni, Tuhan nak ajak hak ni dulu ni. Belum nak kata ke orang, ni hang dulu kena duk ingat. Bagus juga kadang-kadang beringat diri. Aduh ya Allah. Jadi orang suka menderma, suka bersedekah. Kita dalam Syawal ni banyak pakat duk bagi duit raya, duk serap duit raya. Tak apa, bagi lah. Tapi dalam banyak-banyak sumbangan yang kita nak bagi, paling elok sekali sumbangan jangan lupa ahli keluarga dulu. Ahli keluarga. Lepas itu kalau dalam Quran Allah Ta'ala suruh kita ni, pertama sekali lil walidain, pada kedua orang tuamu dulu. Dapat gaji, bonus, untung, apa pun, hala ke orang tua dulu kita bagi. Maaf lah, kita ni kadang saya biasa duk nampak lah. Ada orang duit banyak, kereta sedap, rumah selesa, mak dia di kampung. TV buka pakai empuk. Pam. Baru nak buka. Buka. Ya, kesiannya ya Allah. Anak kaya semua, banyak duit, berata semua, mak lagu tu punya hidup. Peti pakai tali hak tu. Pintu, maknanya kalau tak pakai tali tu, pintu duk tenganga. Sial, lekang pintu. Awak lagu tu Awak biar mak lagu tu sian. Salah sedekah orang tua. Orang tua dulu. Lepas tu lil aqrabin, kaum kerabat, mak menakan sepupu sepapat kita kan. Hak mana hak susah-susah tu tak ada lah sampai kibak bendera putih. Tapi kita lah tolong bagi. Tuan-tuan biasa tak pergi mana-mana bank cucuk duit, keluar pada tempat cucuk duit tu ada hak bawa keropok apa, Assalamualaikum. Kita bukan kata tak apalah dia memilih nak lagu tu. Jauh dalam hati kita, hang ni ada adik-beradik apa, tak ada ke nak menakan ke sepupu hang hak berharta? Bukan tak ada, mesti ada kan? Tapi pasal adik-beradik tak tolong adik-beradik sendiri, tu jadi lagu tu. Tolong. Tapi ada orang pasal tolong adik-beradik apa bukan arti nak terima kasih baru tolong orang luar, banyak lagu tu. Salah adik-beradik dulu. Hatta kita ada mak menakan yang masih ada. Macam kita ni kan, raya-raya ni kan, eloknya tak ada orang tua sekalipun, mak menakan, tok menakan, pi melawat, pi ziarah. Karena kita bisa jumpa juga, kita tanya, Ji tak balik ke raya ni? Tak balik dah, saya mak tak ada apa, tak ada dah, tinggal mak menakan di kampung, tak balik dah, lama tak balik. Balik, patutnya balik. Zaman Nabi dulu memang ada orang biasa jumpa Nabi, dia kata, ya Rasul, saya ni banyak dosa lah, apa macam-macam lah kan. Jadi saya ni taubat dah, lagi apa patut saya buat? Nabi tanya dia, mak ada? Dia kata mak pun tak ada dah. Lepas tu Nabi tanya, hal indakal khalah? Mak menakan dah, mak menakan. Mak cik, mak teh, mak lang, mak ngah, mak cak, ada? Dia kata ada. Fabirraha, Nabi kata, pilah berbuat baik pada mak menakan tu. Kalau kita fikir balik, pasal apa Nabi suruh juga buat baik walaupun mak menakan? Mak menakan. Pasal apa? Rupanya sungguh mak menakan, pak menakan kita ni, kalau dia meninggal tak ada ganti. Satu-satunya dalam dunia ni lepas pada mak bapak kita. Sebab tu kalau orang tanya antara mak mentua dengan mak menakan, mana lebih tinggi? Mak mentua ke mak menakan?
Mak menakan. Mak menakan lagi. Lepas tu kalau tuan balik kampung, mak tak ada apa tak ada. Mak menakan ada, salam, huluk lah, sendai sikit lah, RM10 nak merah ke apa bagi. Memang dia tu, tak main tu, ambil pula. Dia ambil ke, dia nak, tapi dia ada tasawuf sikit lah, ada zuhud sikit. Ambil, nak juga, bukan tak mau. Mesin-mesin Kobi ni ambil bila. Sebab mak menakan ni, dia tinggi lagi darjat dia berbanding mak mentua. Pasal apa? Mak menakan tak ada ganti. Kalau mak mertua bukan setakat boleh ganti, boleh ditambahi mengikut kemampuan dan keupayaan masing-masing lah, keberanian masing-masing. Tu Allahu Akbar. Tu tolong adik-beradik mak menakan tu yang keempat, kata ulama, kebanyakan orang yang meninggal dunia ini yang Allah Ta'ala angkat darjat dia, orang suka, orang doa, orang sayang, meleleh-leleh ayat mata doakan dia, berkemungkinan lah mungkin dia ni seorang yang husnul khuluq. Apa makna husnul khuluq? Baik budi pekerti, akhlak baik. Dia ni orang bagus. Orang bagus. Tuan-tuan tahu tak, kita ni bagus tak bagus? Susah juga nak nilai kita ni bagus tak bagus. Tapi saya suka dengan apa yang Imam Hasan Al-Basri pernah sebut. Dia kata, nak tahu kita ni bagus ke tak, tengok pada beberapa sifat. Satunya dia kata, kalau kita ada perangai ni, insya-Allah kita ni, kalau orang tak kata pun, kita boleh tahu kita ni orang baik. Tapi tak usah buat kat orang, sebenarnya saya baik pada tak payahlah, tapi sendiri ingatlah, oh aku ni bagus. Apa dia? Tanda orang tu orang baik, orang bagus. Kata Imam Hasan Al-Basri, kaful aza. Apa makna kaful aza? Menahan diri dari menyusahkan orang. Itu tanda kita orang baik. Itu tanda kita orang baik. Kita hidup, tak ada lah boleh menyumbang lapar sangat, tak ada. Tapi dalam hidup, prinsip dia, aku tak mau susahkan orang. Baik. Tuan-tuan orang baik. Lewat tahu mana aku main masjid pun, parking jangan blok kereta orang. Faham? Dah ni di Baghdad. Baghdad Meregung tak ada lagu tu. Ni semua senonoh punya parking bagus. Kan? Selipar susu elok-elok. Jangan duk terajang habis penceramah punya selipar pun hilang. Pah longkang mana dia ambil dah. Warna hitam belah sini. Mak siap-siap mak siap-siap. Tak pasal main naik kapal terbang. Pasal dulu biasa jadilah di Kedah. Aduh. Hilang sebelah. Lepas pada tu flight kita, lepas tu orang tu sebelah melengung kita depan tangga tu. Awak satu pusing cari. Memang sebelah I tinggal. Dalam hati dak nak ambil lah dua-dua. Buat ambil satu. Dak alang-alang nak ambil. Tapi saya ingat nikih terjatuh longkang ke puan ikut, tapi habis longkang cari tak ada. Kata hampa ni sepak habis selipar-selipar penceramah ni pun. Tak jumpa. Tapi hak syok tu AJK ya. Dia main dia tengok kita duk melengung. Awak ustaz siapa? Hilang selipar. Apalah ustaz, dugaan Allah. Oh boy, dia pula ceramah kita. Yalah. Memang dugaan pun. Itulah tu. Hidup jangan menyusahkan orang lah. Tu yalah. Sekian dimaklumkan. Cukuplah tuan-tuan, takat inilah sembang kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Moga-moga Allah Ta'ala pilih kita. Dan kalaulah ini ceramah terakhir saya di sini sekalipun, moga-moga usia terakhir kita ini dalam kebaikan dan amal soleh. Mana-mana tabung-tabung hak ada, mana yang tuan-tuan mampu, bagi saya lah. Mungkin itulah yang terakhir kita. Tak ada siapa pun boleh jamin dia akan dan semayang subuh pagi esok. Tak ada siapa boleh jamin. Sebelum lena, sebelum tidur malam ni, bermaaf-maafan ke apa ke, tak maaf ke apa, selesai masalah dalam grup WhatsApp ke apa, duk bergaduh selama ni sampai left group, bermaafanlah. Tapi saya tengok tuan-tuan ni pun dah biasa dah. Sebelum tidur tiap malam baca surah apa? Al-Mulk. Bagus. Pagi-pagi baca apa? Pagi-pagi surah apa? WhatsApp pula. WhatsApp.
Okey, pagi WhatsApp dah apa ni? Teruk tu Orang mana ni mergung apa ni? Ini kita doa pada Allah. Memang kita akan mati. Cara kita mati tu dengan cara yang penuh kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami sama ada masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya Allah, rahmatilah kehidupan kami, berkatilah rezeki kami, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Kurniakanlah kami istiqamah dalam amalan-amalan kami ya Allah, sebagaimana kami mengimarahkan rumahmu ini di waktu Ramadan, maka begitulah jua semangat kami selepas dari Ramadan ya Allah ya zal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak tuan-tuan, pihak masjid dan juga pihak Amanah Ikhtiar. Moga ada rezeki dan lain-lain kesempatan kita jumpa lagi insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.